Okay. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berbahagia Datuk Pengarah Jabatan Hal-Ehwal Agama Islam Negeri Kelantan yang berusaha, semua ketua-ketua penolong pengarah, penolong pengarah, seterusnya kaki tangan Jabatan Hal-Ehwal Agama Islam Negeri Kelantan Darul Ta'in. Muslimin dan muslimat dihormati sekalian, pada pagi ini insya-Allah kita sama-sama akan mendengar satu tajuk berdasarkan kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saya bacakan sekejap tadi, yang bermaksud barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga beriman kepada hari akhirat, maka hendaklah dia bercakap ataupun dia berkata-kata dengan kata-kata yang baik. Sekiranya tidak ada perkara yang baik untuk dicakapkan ataupun untuk dikatakan, maka hendaklah dia senyap. Muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, kalau kita tengok pengertian atau pengajaran yang kita berapa ambil daripada hadis ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada kita min asbabi halakil ummah, di antara punca-punca ataupun sebab musabab yang menyebabkan banyaknya kerosakan, berlakunya kerosakan di kalangan umat manusia ialah hasil daripada salah bercakap ataupun bercakap perkara yang tidak memberi faedah. Dan juga di mana dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, iaitu setengah daripada kesempurnaan Islam itu sendiri ialah kita meninggalkan perkara-perkara yang tidak dituntut ataupun perkara-perkara yang tidak memberi faedah pada kita. Sedangkan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menegaskan ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, yaitu tidak terlapas satu-satu perkataan, satu-satu lapas daripada mulut kita, melainkan ada dua orang malaikat di sebelah kanan kita yang kita panggil raqib, dan di sebelah kiri kita panggil atid, yang sentiasa mencatat dan menulis segala perbuatan-perbuatan, lapas-lapas, perkataan-perkataan yang keluar daripada mulut kita sendiri. Muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan wa hal yaqubbun nas ala manakhirihim binnar illa hasaidu alsinatihim. Berapa ramai di kalangan manusia di mana akan disembangkan, akan dihumbankan atas muka mereka dalam api neraka, melainkan hasil daripada yang telah dituai, yang telah dihasilkan daripada lidah-lidah mereka sendiri. Muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian, marilah kita sama-sama menjaga, mengawal, dan kita cuba untuk berkata-kata dengan perkara yang boleh memberi manfaat dan juga faedah kepada kita. Kerana sekiranya kita tidak mengawal lidah kita, kita tidak mengawal perkataan yang terlepas daripada mulut kita, nescaya buruk padanya pada hari akhirat kelak. Sehingga Nabi dalam hadis yang lain, Nabi kata hatta yakhzuna lisanah, mana kita kena menjaga dan juga kita kena menyimpan, kena mengawal lidah kita, barulah kita akan selamat pada hari akhirat kelak. Di mana perlapas ini ataupun perkataan yang keluar daripada mulut kita ini akan menunjukkan betul ataupun kita panggil moleknya hati kita. Mana dalam hadis Nabi sebut la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbu.
tidak akan betul hati seseorang, iman seseorang hamba, melainkan hatinya betul. Hatinya straight, betul. Wala yastaqimu qalbu hatta yastaqima lisan. Dan dia kata tidak boleh, tidak akan betul hati seseorang itu melainkan lidahnya terlebih dahulu dapat dibetulkan. Ini menunjukkan kepada kita muslimin muslimat yang hormati sekalian, segala lidah yang lapas yang terkeluar daripada lidah kita akan menunjukkan baik ataupun buruknya hati kita sendiri. Muslimin muslimat sekalian, untuk saya mengakhiri tazkirah pada pagi ini, ingin saya mengambil beberapa perkataan, beberapa perkara sebagai contoh kepada kita. Mesti kita kena menjaga lidah ataupun perkataan yang terlapas daripada mulut kita sendiri. Mana contoh-contoh perkataan ini yang sentiasa dilapaskan, sentiasa kita gunakan, sentiasa kita pertuturkan dalam percakapan seharian kita. Di antaranya saya ambil satu contoh yang amat mudah, iaitu lapas takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar ini lapas takbir di mana kita selaku orang Islam sentiasa kita menggunakan semasa kita mengangkat takbiratul ihram di dalam sembahyang. Di mana lapas takbir Allahu Akbar ini amat mudah disebut, tetapi sebenarnya hakikat sebenarnya adalah amat susah, kerana ianya melibatkan hukum hakam. Dan juga boleh, kalau di dalam sembahyang boleh menyebabkan kita terbatal daripada sembahyang kita. Sebagai contoh saya ambil 2-3 perkara, iaitu Allahu Akbar ini menunjukkan, memberi erti Allah Maha Besar. Allah Maha Besar, itu maksudnya. Sekiranya kita menyebut dengan lapas takbir ini dengan tidak cermat ataupun tidak mengikut prosedur, cara-cara yang ditetapkan dalam hukum hakam. Contohnya ialah kita sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Panjang hu, kita tambah hu, wow, mati selepas daripada hu, maknanya lain. Allahu jamak bagi perkataan lahir, makna lalai. Allah, makna Allahu, makna lalai Maha Besar. Kalau kita sebut dalam sembahyang adalah tidak sah sembahyang kita. Lalai itu Maha Besar. Mesti kena sebut dengan betul. Yang kedua, biasanya kita sebut Allahu Akbar ini kita mengenal Allahu Akbar. Allah, panjang A dulu. Dia makna berubah enggak makna? Dia berubah makna. Sebab Allah asal dia daripada perkataan Allahu Akbar. Jadi dalam bahasa Arab, A ni susah, maka dia buang satu alif, dia bubuh tanda panjang. Allah makna dia istifham. Maknanya adakah Allah Maha Besar? Sekiranya dilapaskan di dalam sembahyang adalah tidak sah sembahyang. Dan di luar sembahyang pun jangan sekali-kali kita sebut. Sebab dalam sembahyang hak wajib kita buat pun tidak sah. Yang ketiga, saya nak sebut hak banyak berlaku benarnya Allahu Akbar. Allahu Akbar, akbar adalah jamak bagi kabura, iaitu ma qablun lahu wajhun wahidun, gendang ataupun gedung, yang mana mempunyai permukaan luber satu. Makna Allahu Akbar, Allah itu gedung. Allah itu gedung, makna kalau sekiranya kita sebut di dalam sembahyang adalah tidak sah. Dan di luar sembahyang, kalau kita qasidan amidan aliman maknahu, kita tahu makna dia tu Allah itu gedung, dan kita qasad, kita niat semasa kita sebut akan makna dia, nescaya ini bukan sekadar boleh membawa pada batal sembahyang, bahkan ianya boleh menyebabkan gugurnya iman kita, gugurnya akidah kita, hasil daripada kita silap bercakap ataupun silap sebut sahaja. Contoh lain, dalam surah Al-Fatihah, kita nak ajuk, kita nak sebut pada orang lain, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asal iyyaka na'budu ni iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Asal dia. Apabila iyyaka berat bagi orang Arab, dia mati satu, dia bubuh tanda sabdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Barang siapa yang menyebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tanpa sabdu, ini bahaya. Sehingga disebut dalam kitab Fathul Mu'in, dalam bab salah, bab sifatis salah, dia menyebut kafara kufur. Dia kata bagi orang yang menyebut iyyaka na'budu tanpa sabdu dengan menggunakan
dengan lapas dia tahu makna dia dan sengaja dia sebut. Kerana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tanpa sabdu, dia menjadi makna dia nya dhawus syams. Makna matahari saya sembah, matahari saya minta pertolongan. Mana matahari kita sembah, matahari kita minta tolong adalah satu lafaz yang kufur. Mana muslimin muslimat sekalian, saya sengaja sebut perkara ini dalam siri tazkirah pada pagi ini supaya untuk menjelaskan kepada kita lafaz perkataan yang kita keluarkan, yang kita lapaskan ini boleh menyebabkan kita akan dihumbankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam neraka apabila kita tidak mengambil berat tentang lafaz-lafaz ataupun perkataan, kata-kata yang keluar daripada mulut kita. Jadi muslimin dan muslimat sekalian, marilah sama-sama kita pada pagi ini berazam, menanamkan satu azam di mana kita semua pakak-pakak ataupun kita sama-sama pakat menjaga lapas, ataupun kita kena fikir dulu apa yang nak lapas dikeluarkan, dilapaskan melalui lidah kita supaya kita tidak menyesal dan tidak akan menimpa oleh akibat yang buruk pada hal kemudian nanti. Saya nak putuskan pada ini dulu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.